Okey, kita tengok topik yang combat depression. Macam mana kita nak combat depression ni? So, apa yang menyebabkan depression? So, anda akan terkejut untuk belajar tentang hubungan yang kuat antara kesihatan imun dengan depression. Dan kebiasaannya orang akan menyebutnya dengan perkataan stres yang lebih popular lah. Sebab tu kita tak boleh hidup di dalam keadaan stres. Kita kena free daripada stres. Tak kira lah stres apa benda pun, kita kena bebas daripada stres tu. Sebab kita tak boleh hidup dalam keadaan stres. And then sebahagian daripada permulaan respon keradangan di-trigger oleh stres, ia menurunkan fungsi sistem imun. Kebanyakan mereka yang mengalami kemurungan juga mengalami keradangan. Mereka yang sengsara daripada masalah autoimun selalunya menderita disebabkan oleh kemurungan. Inflammatory cytokine iaitu immune messenger juga meningkat di kalangan mereka yang menderita kemurungan dan memberi kesan kepada otak yang punya hubungan dengan depression. Ia tak jelas sama ada depression yang trigger cytokine release ataupun cytokine release yang trigger depression. Dia boleh jadi why besar lah, sama ada seseorang tu dia stres yang menyebabkan kata apa, dia trigger dia punya cytokine release tu, atau senang kata kalau dia stres menyebabkan sakit ataupun sakit tu yang menyebabkan stres, dia vice versa. Biasalah benda tu normal lah kan. Kalau kita berada dalam keadaan sakit, memang automatik kita akan stres. Benda tu common sense saja. Apa yang jelas, stres terbukti boleh menjadi punca kepada kedua-duanya berlaku. Benda ni common sense saja. Kalau orang tu sakit, wajib dan pasti dia mesti akan stres. Semudah itu saja. Tahan insomnia, tak boleh tidur, masalah social isolation, kita terputus hubungan daripada orang lain, kurangnya aktiviti fizikal, kita tak buat aktiviti fizikal, kita makan makanan yang tak sihat, semuanya menurunkan kita punya imuniti. Dan biasa dilihat pada mereka yang berpengalaman alami depression. Samalah kalau orang yang sakit ataupun orang yang ada masalah, memang dia akan secara automatik dia akan mengalami depression ni lah. Apa yang menyebabkan kita trigger untuk dapat stres tu? Stres ni dia ada 3 sahaja. Sama ada chemical, makanan ataupun ubatan. Physical, sama ada kita tak cukup rest, kita ada masalah tulang belakang, ataupun kita ada masalah SIBO yang kronik, yang berpanjangan, yang kita tak selesaikan. Dan kalau kita ada masalah emosi ni yang boleh jadi cabang banyak. So kita kena kata apa, orang tu sendiri dia kena tahu apa yang menyebabkan dia stres dan dia sendiri kena selesaikan masalah tu. Biasanya, tapi kalau kita sekarang ni biasanya sebab masalah stres kewangan lah kan, kebanyakan kita sebab kita hari ni kehidupan kita memang tak ada duit, memang sakit lah dia kan. Itulah. And then in lost connection, John Harry mengenal pasti dan primary cause of depression, antaranya terputus daripada meaningful work, terputus hubungan daripada orang lain, terputus hubungan daripada sesuatu yang dianggap berharga, terputus hubungan daripada nature, childhood trauma ataupun kurang pengaruh dalam kehidupan. So ini antara punca yang boleh menyebabkan depression. So banyaklah depression ni dari cabang. So orang tu sendiri dia kena pastikan okey, apa yang menyebabkan dia stres. Okey, dia kena selesaikan stresnya. Selagi dia tak selesaikan benda tu, dia akan berulang-ulang. Dia akan berada di dalam satu circle yang dia tak boleh keluar daripada orang kata apa, keadaan tu lah. Okey, so macam mana nak selesaikan masalah depression ni? Okey, seperti yang saya sebut tadi lah, orang tu sendiri dia sendiri yang tahu apa masalah dia. Dia sendiri sepatutnya akan dapat detect okey, apa yang menyebabkan dia stres. Bila dia dapat detect, dia akan selesaikan. Sepatutnya dia boleh selesaikan lah. Okey, perkara yang kata apa yang boleh dibuat untuk meningkatkan kita punya immunity dan mengelak daripada depression. Perkara yang berlaku yang tadi dekat atas yang disebut tadi akan menurunkan kita punya immunity. So macam mana kita nak tingkatkan immunity ataupun halang daripada stres ataupun depression ni? So dengan membina hubungan yang kuat dengan orang lain dan nature. Kalau kita terputus hubungan dengan orang ramai, kita kena kuatkan balik. Kita tak boleh menyendiri sebab hidup manusia dia tidak diciptakan untuk hidup bersendirian. Dia kena hidup dalam komuniti, kelompok. So kelompok ni kita kena carilah kelompok yang macam mana kita nak ikut kan. Kita nak hidup dalam kelompok yang positif, yang kata apa, sekepala dengan kita, ataupun kita nak hidup orang yang jenis kepala yang tak sama dengan kita, yang boleh menyerabutkan kita kan. So kita boleh pilih lah. Okay, dengan membina hubungan yang kuat dengan orang lain dan nature, so kita juga perlu kuatkan kita punya hubungan kita dengan alam, dengan nature. Sebabnya untuk modern living hari ini dilihat kita seperti terputus hubungan dengan nature. So kita dah terlampau kata apa, mengejar kepada harta benda yang tak boleh bagi kata apa, kegembiraan yang berkekalan ni.
dilihat kita terputusnya dengan alam, dengan nature ni. So kita kena back to nature lah. Kita kena ada hubungan dengan nature tu balik. Dan lakukan suatu kerja yang bermanfaat, lakukan sesuatu yang kita servis orang lah, kita servis orang. Ataupun senang kata, kalau kata kita orang Islam ni, kita orang kata disuruh untuk banyak bersedekah kan. Sebab dengan bersedekah tu kita akan dapat feeling yang tak boleh dibeli. Feeling tu yang mahal. So feeling tu boleh kata apa, combat kita punya kalau ada masalah stres ke apa. Feeling tu lah yang akan meningkatkan kegembiraan, kebahagiaan kita tu. So kita kena sentiasa bersedekah, tak kira lah sedekah duit ke, sedekah apa ke yang ada manfaat kepada orang lain. Kita kena bagi, kita kena bagi. And then hidup dengan penuh integriti dan nilai peribadi yang tinggi. Hilangkan dan sembuhkan childhood trauma. Kalau ada trauma waktu kecil tu kena selesaikan. Kalau tak kita drag, kita bawa, itu yang menyebabkan depression itu berlaku. Bina pengaruh yang kuat dalam kehidupan. Dengan melakukan semua perkara ini dilihat boleh meningkatkan imuniti dan menghalang depression lah. So itu antara cara macam mana kita nak tingkatkan kita punya imuniti dan kita nak combat kita punya stres. Itu antara suggestion dia lah. Tapi kalau macam kita yang ada masalah kesihatan, yang ada masalah penghadaman, yang memang sah-sah orang tu memang akan ada masalah. Kata apabila seseorang tu dia dalam keadaan sakit, memang sah, wajib dan pasti dia juga akan ada masalah depression ni. Benda normal saja, sebabnya dia adalah tindak balas tubuh badan. Sebab tubuh badan kita ni sangat-sangat cerdik, dia akan memberi respon dengan cara dia tersendiri. So daripada respon itulah, simptom yang keluar itulah kita kena baiki. So kita kena check apa punca yang menyebabkan kita jadi macam tu. So kita kena selesaikan semua punca masalah tu. So selagi kita tak selesaikan punca masalah, selagilah benda tu dia berulang. Sama macam gastrik ni, kalau orang tu dalam keadaan stres, gastrik tu ada. Tapi kalau orang tak stres, gastrik tu tak ada lah. So kita kena tengok apa yang menyebabkan kita gastrik ni. Sama ada kita stres makan tak betul ke, kita penat sangat buat kerja ke, tak cukup rehat, tak cukup tidur, kita ada masalah emosi ke. Semua benda tu kita kena fix dan selesaikan. Dah selesai ketiga-tiga ni, InsyaAllah kita akan sihat balik seperti sedia kala. Okay,